السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي، وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك يا الله.
نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sedang jemaah muslimin muslimat, ayanda bonda adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama kalinya dulu kini dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, begitu juga nikmat keamanan dan juga kesejahteraan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keamanan dan juga kesejahteraan yang berkekalan, dijauhkan daripada segala musibah dan juga wabak. Dan tidak lupa juga pada saat dan waktu ini kita bermohon kepada Allah supaya kita diberikan keselamatan, khususnya ketika mana wabak ataupun musim tengkujuh, musim banjir ini, Allah Ta'ala beri keamanan dan juga keselamatan buat diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada sebarang musibah. Allahumma amin. Dan tidak lupa juga, marilah sama-sama kita teruskan berdoa untuk saudara-saudara kita di negara Palestin, di Gaza khususnya, yang masih lagi tidak henti-henti peperangan, pembunuhan yang berlaku di sana, dan ujian yang mereka diuji, yang mereka alami ujian yang mereka alami itu sungguh hebat, tiada bandingnya. Seperti mana yang berlaku di tempat kita hanyalah sedikit ataupun hanyalah kecil sahaja. Kita sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati, Syifa'ul Qulub, Dawa'ul Qulub, yang telah dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khaidim Talabatul Ilm Syarifil Haram Al-Makki. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita, dan ketahui olehmu, yakni sedarlah olehmu, belajarlah sehingga kamu faham, belajarlah sehingga terdetik di hatimu kefahaman. Wahai orang yang ingin menjalani jalanan akhirat, wahai orang yang ingin membersihkan jiwa dan rohaninya menuju kepada Allah, bahawasanya sesungguhnya mati itu, yakni kematian itu, ialah kematian itu haru-hara, yakni huru-hara kesusahan yang sangat besar, kesusahan huru-hara keadaan yang sangat besar. Apa makna sangat besar? Bukanlah sesuatu perkara yang kecil, tetapi suatu keadaan yang sangat berat yang pasti dilalui oleh setiap orang. Diriwayatkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam, di antara mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda, iaitulah baginda dapat menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Ini mukjizat yang berlaku kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi sebahagian orang kafir yang menentangnya, mereka mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, kamu hanya mampu menghidupkan orang yang baru sahaja meninggal dunia. Mungkin sahaja orang itu sebenarnya belum lagi meninggal. Jika kamu benar-benar mampu menghidupkan orang yang telah mati, maka hidupkanlah orang mati yang sudah lama meninggal. Jadi satu ketika Nabi Allah Isa alaihissalam ini dicabar oleh kaum dia, penentang-penentangnya, supaya menghidupkan orang yang telah lama meninggal. Maka Nabi Isa alaihissalam pun menjawab kepada orang yang menentangnya itu,
pilihlah siapa sahaja yang kamu kehendaki untuk aku hidupkan. Maka mereka pun menjawab, yakni orang-orang yang menentang Nabi Isa AS ini berkata, kalau begitu hidupkanlah Syam ibn Nuh. Syam ibn Nuh, Syam anak kepada Nabi Nuh AS. Lalu beliau mendatangi kuburan, yakni Nabi Isa mendatangi kuburnya Syam bin Nuh, dan beliau melaksanakan sembahyang 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku mohon kepadamu supaya engkau hidupkanlah Syam ibn Nuh. Kemudian dengan kekuasaan Allah, takdir Allah, bagaimana Allah Ta'ala nak menzahirkan kekuasaannya melalui mukjizat kepada Nabi Musa AS, bangkitlah Syam bin Nuh ini daripada kuburnya, namun rambut dan janggutnya telah pun memutih. Maka beliau bertanya, yakni Nabi Isa tanya kepada Syam bin Nuh, wahai Syam, kenapakah rambut engkau beruban? Bukankah engkau meninggal pada saat yang masih muda? Maka Syam bin Nuh menjawab, saya mendengar seruan dan saya kira itu adalah panggilan hari akhirat. Maka tiba-tiba rambut dan janggutku memutih kerana dahsyatnya seruan itu. Kemudian Nabi Isa AS bertanya kepada Syam bin Nuh, berapa lamakah tempoh ataupun masa yang telah engkau meninggal? Berapa lama dah engkau meninggal dunia ni? Maka jawab Syam bin Nuh, semenjak 4000 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang sakitnya sakaratul maut itu masih lagi aku rasakan. Seperti mana yang kita sebut pada pertemuan yang lepas, kata Rasulullah SAW, likulli mautin sakarat, bagi setiap kematian itu adanya sakarat. Apa makna sakarat? Kepedihan, kesakitan. Hatta Rasulullah SAW sendiri tidak terlepas daripada merasai sakarat, kepedihan, kesakitan di saat waktu baginda hendak intiqal ila rafiqil a'la, ketika roh Nabi nak keluar daripada jasad baginda. Maka saat sakarat, saat kematian kita itu adalah suatu perkara yang sangat huru-hara, sangat besar, sangat dahsyat, yang dilalui oleh setiap orang. Bahkan kematian itu menyakitkan daripada tikaman pedang, potongan gergaji dan juga guntingan pisau. Yang diriwayatkan daripada Ibnu Abid Dunya, sakitnya sakaratul maut itu seumpama 300 pukulan pedang. Itu salah satu antara asar yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, 1000 pukulan pedang lebih ringan dibandingkan dengan sakitnya kematian. Hatta setelah roh berpindah ke alam barzakh, kata Al-Imam Al-Auza'i, bahawa mayat yang masih mengingati sakitnya kematian saat roh nak keluar tu, dia akan rasa lagi sehingga dia tidak dibangkitkan dari kuburan. Bayangkan betapa lamanya mengingati sakit sakaratul maut, sehinggalah sampai ketika mana manusia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti, yaumul ba'ts, hari yang dibangkitkan kita di hadapan Allah. Ketika tu masih lagi dirasai penderitaan, masih terngiang-ngiang, masih terasa lagi. Kalau kita kata di dunia ni, orang hak bersalin secara bedah, scissor, nah, ibu-ibu kita, isteri-isteri kita yang bersalin melalui proses pembedahan, kesakitan yang dirasai oleh wanita, oleh ibu-ibu akibat daripada dibelah perutnya kerana melahirkan anak, bukan hanya setahun, bahkan kadang-kadang memakan masa bertahun-tahun, bahkan seumur hidup pun ada, hingga tidak boleh dilakukan oleh perempuan ataupun wanita tersebut kegiatan-kegiatan, aktiviti-aktiviti yang lasak. Sebab dia akan rasa sakit di belakang dia, di tulang dia,
diurak-urak dia, kesan daripada jahitan, kesan daripada pembedahan tersebut. Itu kita kata hanya sedikit daripada kesakitan dunia yang dirasai oleh ibu-ibu kita, oleh isteri-isteri kita, oleh adik-adik ataupun kakak-kakak kita yang melalui pembedahan ketika melahirkan seorang anak. Itu pun dah tidak terkira sakitnya, tetapi sakitnya sakaratul maut itu melebihi daripada kesakitan tersebut. Sebab itulah kalaulah mayat boleh bangun daripada kematiannya dan dia cerita ke semula kepada manusia, kepada kita, kepada penduduk dunia ni, bagaimana sakitnya sakaratul maut, maka tak akan ada orang yang semangat nak hidup dan tak akan ada orang yang boleh tidur elok. Jadi kalau seorang mayat tu dia boleh dibangkitkan oleh Allah semula, dia cerita bagaimana keadaan yang dilalui oleh dia ketika saat dia nak meninggal tu, maka orang yang hidup di dunia ni ketika tu tidak ada yang akan senang, tidak akan ada yang tidur lena, dan tidak ada yang nak bersemangat untuk hidup. Kerana apa? Kerana gerunnya, kerana dahsyatnya, kerana takutnya berkenaan dengan berita tentang kematian. Sebab itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, mati itu umpama seranting duri yang dimasukkan dari mulut dan menembusi keseluruhan badan. Lalu ranting berduri itu ditarik dan mencobek semua yang melekat badannya. Itulah keadaan sakitnya sakaratul maut. Setiap orang pasti akan merasainya dan akan melalui. Jadi kalau kita boleh bayangkan bagaimana kalau ranting yang berduri, pokok bunga kok, maknanya pokok berduri, buah durian misalnya kita kata, dimasuk ke dalam mulut kita tu hingga menembusi seluruh organ-organ badan yang ada dalam diri kita ni, kemudian ditarik, dirobek. Begitulah gambarannya keadaan sakaratul maut. Baik. Dan ada pada menyebutnya, yakni bila kita sebut tentang kematian, bila kita bicara tentang saat kita nak meninggal, manfaat yang besar, ada kebaikan yang besar. Menyebut tentang kematian itu akan memberikan manfaat yang sangat besar, kerana bahawasanya meliarkan ia, yakni meliarkan menyebut tentang kematian daripada dunia. Meliarkan yang mana menjauhi diri kita ni daripada minat berahi nafsu kita cinta kepada duniawi itu. Cinta kepada kemegahan, cinta kepada pangkat dan harta, cinta kepada kedudukan, tomok dan sebagainya, hingga kita teringat dah dunia. Seperti mana kita sebut pada pertemuan yang lalu, keadaan orang yang mengingati kematian ni ada tiga. Satu, orang yang memang tak pernah terfikir pun tentang soal mati. Bahkan dia tak suka nak dengar bila orang cerita tentang kematian. Dia tutup telinga rapat-rapat. Dia lari sejauh-jauhnya bila orang bicara tentang kematian. Yang kedua, bila dia diuji oleh Allah, mungkin sakit dan sebagainya, hak dulu dia tak pernah ingat kepada kematian. Akhirnya ketika tu, bila dah mari kesakitan, bila dah mari rasa dekat dengan mati, dia pun menambahkan ketaatan, menambahkan amal taat dia kepada Allah, banyak bersedekah dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang bila Allah nak hamba dia ni dekat kepada dia, Allah akan buat ataupun Allah akan takdir kepada kita ni melalui pelbagai keadaan, melalui kesakitan, melalui kesengsaraan, melalui kehilangan dan sebagainya. Supaya apa? Sebab melalui cara itu sahaja yang boleh mengetuk hati kita ni klik kepada dia. Kalau kita ni sentiasa sehat sepanjang masa, tak pernah sakit-sakit, tak pernah jatuh miskin, tak pernah terguling, tak pernah tertunduk, tak pernah dihina dan sebagainya, maka kadang-kadang kita ni lupa diri. Kita ni duduk jalan menonggak langit semua.
Jadi sekali-kala Tuhan menghinakan kita, Tuhan menjatuhkan kita, Tuhan beri kepada kita ni kesakitan, musibah dan sebagainya supaya kita ni sedar, supaya kita ni klik pada dia. Baik. Jadi kalau orang yang kedua ni dia ingat kematian. Tapi ingat setelah mana dia diperingatkan oleh Allah. Dia ingat sebab dia bimbang nanti nak keadaan dan nasib dia selepas daripada dia meninggal, apa yang akan berlaku. Maka dia buat persiapan, dia ingat pada kematian. Adapun keadaan orang yang ketiga, dia tak perlu diingatkan, bahkan hati dia tu bertaut dengan Tuhan, hati dia tu sentiasa rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi setiap orang itu mengikut qadar, mengikut maqam, mengikut kedudukan yang Allah Ta'ala telah letak atas diri dia lah. Maka kalau kita duduk pada keadaan yang pertama, berusahalah sekurang-kurangnya duduk pada keadaan yang kedua. Mudah-mudahan kita direzekikan juga duduk pada keadaan yang ketiga, orang yang rindu kepada akhirat. Baik. Kerana bahawasanya mengingati akan kematian itu meliarkan ia daripada dunia dan merindukan ia menyebut tentang kematian kepada akhirat akan menambahkan rindu kita kepada negeri akhirat, menjauhkan hati kita ni daripada dunia yang bakal kita tinggalkan ni, dan merindukan, menambahkan lagi kesukaan kita ni nak bertemu dengan Allah, nak bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak merasai, nak menikmati, nak mengecapi segala janji-janji Allah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka yang beriman. Jadi tak ada cara lain dah. Mana ubat bagi segala penyakit hati kita. Kita kata kita ni apalah selalu bersedih, apalah duduk deki kat orang, apalah duduk marah semacam. Tak ada ubat lain dah. Ingat kepada mati. Bila sedar kita ni akan mati, dan dahsyatnya saat ketika mana kita nak mati, maka akan hilang. Hak marah akan menjadi kurang marah. Hak deki akan hilang dengan sendirinya sifat deki. Hak hasad sama juga. Hak gila kepada pujian, hak gila kepada pangkat, hak rasa sombong diri, menyombong akan hilang. Nak sombong secara mana? Ini kita akan mati, kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi ubat hak paling mujarab nak buai segala penyakit-penyakit hak ada dalam hati kita ni, ingat kepada mati. Fikir, faham, sedar. Sebab itulah orang yang berjaya itu, setengah kata ulama, iaitulah orang yang mati sebelum daripada mati. Apa makna orang yang mati sebelum daripada mati? Yakni dia matikan nafsu yang jahat dia. Dia matikan segala keinginan, syahwah duniawi di hati dia. Dia matikan segala sifat kesombongan di hati dia sebelum daripada datangnya kematian yang sebenar, datangnya Malikil Maut yang nak mencabut roh daripada jasad. Maka orang ni orang yang berjaya. Sebab apa? Sebab dia telah mematikan segala sifat kejahatan yang ada pada diri dia. Itulah orang yang sebenar-benarnya. Baik. Jadi kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang kematian, apa kata Al-Imam Syafi'i? Wa man nazalat bisahatihi al-manaya fala ardu taqihi wala sama'u. Dan sesiapa pun yang dihampiri oleh janji kematian, maka tidak ada bumi dan tidak ada langit yang boleh melindunginya. Macam kisah hak kita cerita minggu lepas lah, lelaki yang hidup di zaman Nabi Allah Sulaiman. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Nak lari mana kita ni kalau dia mati tu mari. Tak ada bumi yang boleh melindungi kita, tak ada langit yang boleh melindungi kita. Wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al-qada daqa al-qada. Bumi Allah teramat luas,
Namun ketika yakni takdir kematian menjemput, tempat mana pun akan terasa sepi. Jadi seluruh mana bumi pun, waktu saat kita nak mati tu, ketika tu tak ada kan? Berasa sepi, sekop, dada dan sebagainya. Baik, itulah kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, adapun pendek harapan untuk terus hidup, memperbanyak mengingati kematian serta menyediakan diri isti'dad untuk menghadapi mati itu, ada banyak manfaatnya dan besar gunanya bagi manusia. Sebab sesiapa yang merasakan ajalnya sudah dekat dan sentiasa mengingat mati pada setiap masa, nescaya dia akan bergiat bersungguh-sungguh untuk beramal soleh pada setiap masa dan meninggalkan kerja-kerja yang tidak berguna atau bermalas-malas untuk beramal. Di samping itu, dia akan sentiasa berzuhud terhadap mata benda dunia. Jadi, kita kupu harta banyak-banyak atas dunia ni, kita kupu duit banyak-banyak atas dunia ni, sebenarnya kita nak bagi kesenangan untuk siapa? Untuk orang yang hidup selepas kita mati sahaja. Realitinya begitu. Ya, memang ada orang mikir gitu. Dia bekerja sungguh-sungguh, boleh gaji mahal-mahal, beli tanah untuk siapa? Untuk anak-anak dia senang. 7 keturunan ni mana kata bagi dia tak perlu nak mikir dah. Dia siap dah untuk anak, cucu, cicit, ciok. Mana binti itu tak habis 7 keturunan. Tapi saya 1000 kali saya, harta dia berusaha bersungguh-sungguh yang dia sediakan, ataupun kita kata dia cenderkan kepada orang yang hidup selepas dia mati itu, sedikit pun bahagia daripada harta dia tu tak boleh nak memberi kekayaan kepada dia di negeri akhirat. Waktu malas 1000 kali malas. Jadi kalau dia nak sedia untuk anak cucu dia 7 keturunan sekalipun, terserah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai sehingga bahagia dia sendiri di akhirat tidak ada apa-apa. Bahkan orang yang hidup selepas daripada kita mati ni, betul lagi dia akan ingat, dia akan buat kebajikan untuk kita, boleh tentu. Tu pun kadang-kadang kita kata harta berjuta-juta yang kita bekalkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita tu, sudah menggenapi, mencukupi bagi mereka. Sebab manusia tu tidak akan pernah kenyang dengan nafsunya. Sehingga hatta zurtumul maqabir, bila tanah tu masuk dalam mulut, maknanya masuk dalam kubur, barulah dia akan insaf, barulah dia akan sedar tentang kesukaan, tentang tamuknya di hati dia terhadap perkara dunia. Baik. Jadi orang yang mengingati akan mati ini, kata Imam Haddad, dia akan sentiasa berzuhud terhadap mata benda dunia sambil berusaha untuk mengejar kebaikan untuk akhirat. Dia akan bersegera bertaubat daripada segala dosanya, kembali kepada Allah, menjauhkan diri daripada segala kelakuan yang boleh menghalangnya daripada berbuat taat kepada Allah, dan sentiasa memilih jalan yang diridai Allah. Sebaliknya, orang yang panjang harapan untuk hidup lama di dunia ini dan kurang ingatan kepada kematian, maka dia akan bersikap berlawanan dengan apa yang telah disebutkan. Ya sungguh. Sebab tu hamba ada sebut di suatu masjid, kita kata kita ni kadang-kadang bila terlalu panjang angin-angin di hati kita, berasa lama lagi nak hidup, hingga saat kita sakit, hingga saat kita dah uzur, orang mari, orang beri nasihat kata selesai lah ya. Ada urusan-urusan yang tak sepatut selesai. Urusan tanah, urusan harta pusaka, urusan apa sahajalah, kita kata hak yang menyebabkan kita dengan manusia ni, tolonglah selesai. Waktu kita hidup ni selesai. Tapi tak, dengan orang ni masih rasa saya lagi. Hak tanah, hak bukan milik dia, duk berasa dalam genggaman dia lagi. Harta orang, duit orang, hak orang amanah ke dia, supaya bagi, supaya suruh tugas dan sebagainya, tak suruh lagi. Sebab apa? Sebab dia rasa hak tu masih lagi hak dia. Hingga saat ada huzur doa, orang mari, orang suruh selesai,
dok gegok, dok ganjuk. Nah, siapa mati? Dah bila mati, habis. Nah, usaha hak orang atas dunia ni tak selesai. Lepas tu, bila orang hak masih hidup ni mari tuntut, bahagia anak, bahagia isteri pula marah. Tak sabar-sabar kata, nak duitmu, nak hartamu, kata ada mana dia marah pula. Tu nyanyi kita bila kita nak menghadap kepada Allah, tetapi kita masih ada sangkutan, kita masih ada lagi hutang-hutang, amanah-amanah, hak-hak manusia yang kita ni tak selesai di dunia. Sebab itulah nasihat untuk diri hamba lah. Kalau kita ada sedikit sebanyak harta hak kita ada tu, maka kita bagi siap-siap untuk anak-anak contohnya. Siapa dia dapat bahagian ni, siapa bahagian ni, supaya mudah tidak berlaku perbalahan di kemudian hari. Maknanya kita wasiat siap-siap ada, kita nasihat siap-siap ada. Sebab tu kadang-kadang setengah orang dia marah. Dia marah pada adik-beradik misalnya, bila mak tengah sakit, mari duk tanya pasal tanah. Jadi hak tanya tu kadang-kadang bukan niat dia nak berebut pada tanah, tapi nak suruh selesai waktu masih hidup. Dan berlaku kematian, dia jadi panjang cerita. Jadi di antara kita kata persiapan kita untuk menghadapi kematian, kita selesaikan hak sepatutnya hak orang lain sebelum daripada kita ni diambil oleh Allah, kita ni dijemput oleh Allah. Sebab apa? Sebab kata Allah Ta'ala ketika mana Malikul Maut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yakni malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanyalah kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaan orang yang beriman dan orang yang maksiat, orang yang kufur kepada Allah di saat ketika mana rohnya dicabut oleh malaikat, oleh Malikul Maut. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama'i bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'hum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannati حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. Sesungguhnya hamba yang mukmin itu apabila telah hampir terputus daripada dunia, yaitu saat hampirnya mati, yang kita kata sakarat, dan berhadap kepada negeri akhirat, nescaya turunlah kepadanya oleh beberapa malaikat dari langit. Jadi malaikat akan turun menghampiri kita di saat kita nak meninggal. Bukan Malikul Maut lagi ni, tapi malaikat-malaikat yang daripada langit.
Jadi keadaan malaikat tadi itu putih segala wajah mereka, seolah-olah wajah mereka itu seperti matahari, ka'annaka syam, diya'us syam, seperti mana cahayanya matahari, comel. Ada bersama malaikat-malaikat itu kain kafan daripada kain-kain syurga dan wangian daripada wangian-wangian syurga. Sehingga para malaikat itu duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Jadi waktu tu kita nampak keadaan ni. Nah, seperti mana kita nampak Malikul Maut nak cabut nyawa kita dan kita minta dengan Allah supaya ditangguhkan nyawa kita. Nah, Rabbi inni Allah Taala kata tu, nah, laula akhartani ila ajalin qarib, hai tulu tangguhkan sedikit lagi ajal bagi aku. Jadi keadaan yang sama juga kita nampak malaikat-malaikat yang ramai, yang banyak ni, kau bawa kain-kain kafan daripada syurga, wangi-wangian daripada syurga, sehingga malaikat ni nampak sejauh mata yang memandang. Kemudian datanglah Malikul Maut ke atasnya, sehingga duduk ia, yakni Malikul Maut, dekat kepalanya. Lalu kata Malikul Maut, wahai roh yang baik, wahai roh yang baik, ya ayyatuhat tayyib, wahai roh yang baik, yang elok, keluarlah kamu kepada keampunan Allah dan redanya, yakni redha Allah. Maka mengalir rohnya seperti menitis air dari tempat minum. Bagaimana kalau kita buka paip, air yang keluar daripada paip tersebut, begitulah keadaan roh orang yang beriman yang keluar daripada jasadnya. Kemudian diambil rohnya itu, dan setelah diambil rohnya itu, tiadalah dilepaskan walau sekelip mata jua pun, sehingga sekalian malaikat yang turun itu mengambilnya pula, dan mereka meletakkannya pada kain kafan daripada syurga itu, dan meletakkan wangian ke atasnya, sehingga keluarlah dari rohnya itu bau seperti wangian kasturi yang paling wangi di bumi. Kemudian mereka membawa roh itu naik, maka tidaklah mereka lalu dengan roh itu akan satu kumpulan dari malaikat, melainkan kumpulan malaikat itu akan berkata, roh siapakah ini? Roh siapakah ini? Sangat harum baunya. Maka malaikat yang membawa rohnya itu menjawab, inilah roh si fulan bin si fulan, dengan sebaik-baik namanya, mereka namakannya dengannya di dunia. Jadi malaikat memberi khabar gembira kepada insan mukmin dengan ampunan dan redha Allah untuknya. Itu dalam hadis yang Nabi SAW cerita keadaan roh orang yang beriman, roh orang yang baik, bagaimana diangkat oleh malaikat sehingga dibawa oleh satu kumpulan malaikat dengan bauan dan wangian yang sangat harum daripada syurga. Sebab itu dalam Quran pun Allah Ta'ala cerita keadaan orang yang beriman ini ketika dia mati. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka, yakni di saat ketika mana mereka nak mati. Lalu berkatalah para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu bersedih, jangan kamu bimbang. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan Allah padamu. Sebab Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dia pernah menceritakan, bagaimana kami tidak sedih, ditanya kepada Rasulullah, bagaimana kami tidak sedih sedangkan kami akan meninggalkan istri-istri kami akan meninggalkan anak-anak kami akan meninggalkan suami-suami kami. Jadi fitrahnya memang kita akan sedih.
tetapi kerana janji Allah itu lebih besar, janji Allah itu lebih banyak, lebih agung, lebih hebat, lebih banyak, lebih mulia, maka segala kesedihan-kesedihan kita terhadap perkara-perkara yang kita sayang di dunia ni, isteri kita, anak kita, memang kita rasa sedih. Fitrahnya memang kita akan rasa sedih. Tapi kerana janji Allah itu lebih besar, janji Allah itu lebih nikmat, maka kesedihan itu tidak memberi apa-apa erti, kesedihan itu tidak memberi apa-apa makna, kerana nikmat yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang yang beriman itu lebih lagi, lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Jadi wa abshiru bil jannah, kata Allah, sesungguhnya bergembiralah kamu yang dengan memperoleh syurga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, sesungguhnya kami, yakni para malaikat itu, pelindung di dunia dan di akhirat. Di dalamnya lah kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, yakni di dalam syurga itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kematian orang yang kafir, orang yang derhaka kepada Allah. Apa kata Nabi? Sambungan daripada hadis tadi, wa innal 'abdal kafir, wa fi riwayatin wa in kana ar-rajulu as-su'u idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama' malaikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh fayajlisuna minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisu 'inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Qala fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safud min at-tufil mabluli fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musu'i wa yakhruju minha ka'annati rihin jifatin wujidat ala wajhi al-ard فيشدعون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain, seseorang lelaki yang jahat, rajulus su', lelaki yang jahat, dan hamba yang derhaka kepada Allah, apabila adalah hampir dengan saat meninggal dunia, bila dia ni nak meninggal dunia dan berhadap kepada negeri akhirat, hampir dia nak menghadap negeri akhirat, nescaya turun daripada langit beberapa malaikat, wujuh sud, hitam wajah malaikat tersebut. Jadi kita boleh lihat, dan mereka bersama dengan mereka itu sehelai kain yang kasar. Lalu mereka duduk dari orang yang jahat itu. Malaikat tadi ni duduk dengan orang yang jahat tadi, rajulus su', orang yang kafir tadi, sejauh mata memandang. Kemudian datanglah Malikul Maut, sehingga sehingga duduk ia dekat kepala si lelaki yang jahat tadi, si maksiat tadi, si asi tadi. Maka apa kata Malikul Maut? Wahai roh yang keji, ruhul khabith, wahai roh yang keji, roh yang jahat, keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah dan marahnya marah Allah. Lalu dipecah-pecahkan roh di dalam jasadnya, kemudian dicabutnya dengan kasar seperti dicabut akan dawai berduri daripada bulu yang basah. Ini keadaan yang berat. Gambaran ketika mana roh yang fasid dikeluarkan oleh malaikat akan tarik dengan penuh kekasaran, malaikat akan tarik dengan penuh kejahatan. Maka Malikul Maut mengambilnya, dan apabila dibawanya tidak dibiarkan sekelip mata jua pun pada tangannya, hingga mereka membungkusnya di dalam kain kasar itu. Lalu keluar daripadanya bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk di bumi. Kemudian para malaikat membawanya naik
maka tiadalah tiap kali melalui sekumpulan malaikat, yakni malaikat yang membawa roh orang yang jahat tadi, bila dilalu di satu kumpulan malaikat, maka kumpulan malaikat tadi ni akan tanya, roh siapakah yang sangat keji itu? Maka para malaikat yang membawanya menjawab, inilah si fulan bin si fulan dengan nama yang paling buruk yang dinamakannya di dunia. Ini keadaan bagaimana Nabi SAW cerita kepada kita, roh yang jahat, roh yang fasik, bila ditarik, diangkat, dicabut oleh Malikul Maut rohnya daripada jasad, dia mendapat kehinaan yang sangat ini. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut bagaimana Allah Ta'ala kata, walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim yang berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, yakni memukul roh-roh orang yang jahat tadi ini sambil berkata, keluarlah nyawamu, akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghina, kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi ketika itu malaikat membentai ke tangan-tangan ini untuk memukuli dan menyeksa sampai nyawa mereka keluar daripada badan. Seolahnya begitu. Kalau roh orang yang beriman, yang soleh dicabut, ditarik oleh malaikat sehalus, selembut, seringan, sebaik yang mungkin, manakala roh orang-orang yang jahat, roh orang yang fasik, roh orang yang kafir, apabila dicabut rohnya daripada jasad, maka malaikat akan memukul sehinggalah roh tadi itu terkeluar dengan penuh penyiksaan dan juga kesakitan. Itulah gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW saat dan detik-detik kematian yang datang. Bahkan ketika itu bila orang kafir ni, di saat dia mati, di saat dia nak mati, dia minta dengan Allah. Dia sedih kehilangan keluarga, harta yang dia sayang, kemudian apa lagi yang menyedihkan mereka, kerana dia sudah nampak gambaran siksaan akhirat yang bakal diberikan kepada mereka. Maka dia lebih sedih lagi menerima keadaan ataupun siksaan negeri akhirat. Sedih di dunia ni sedih dah, tapi sedih nasib di akhirat itu lebih menyedihkan lagi. Maka dia tak nak mati. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi orang kafir ni dia kata bila saat mari kematian pada mereka, dia kata, ya Rabbi, qala birji'u, kembalikanlah aku ni ke dunia agar aku ni dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Maka kata Allah, kalla. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itulah perkataan yang diucapkannya sahaja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Itulah sedikit sebanyak. Kemudian kata pengarang kitab kita, dan bermula sebab bagi lalai daripada mati itu panjang angan-angan dan sebabnya kasih akan dunia. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Setakat ini adalah untuk malam ini. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yazakkaru illa ulul albab.